ada lagi ke kartel hari ni? Saya rasa kita dah dismantle. Ya. Bila Azmin keluar, Zuraida keluar, ya, kepala-kepala ni keluar, dia macam, dia bukan, orang kata dia ada network, tapi kalau kita tengok macam di Lembah Pantai sendiri, yang dulu dekat dengan Azmin, Zuraida, bila keluar masuk parti-parti lain, masuk Bersatu ke, dia tengok tubuh parti baru ke, ataupun tubuh parti baru ke, dia tengok dia tidak begitu, kehadiran dia tidak diraikan. Tak sama macam dalam keadilan. Jadi ada yang dah rasa tersinggung, tersisih, ditinggalkan. Pimpinan yang bawa dia dah fikir diri sendiri je, tak fikir pasal dia, kan. Jadi ada yang dah balik. Dan saya lihat itu adalah sinonim dengan keadaan kartel. Bila kepala kartel dah tak ada, bila network kartel tu dah pecah, maka kartel tu lambat laun, dan saya rasa sekarang ni sudah berkecai. That's why saya kata, dan Kak Wan juga sebut, dah habis pemilihan, dah habis kongres, tidak ada cari itu, cari ini, tim itu, tim ini. Yang ada hanyalah tim keadilan. Okey, menarik. Okey, satu saya nak tanya, ini berdasarkan daripada laporan akhbar dan jadi cakap-cakap di kalangan anggota keadilan berkenaan tentang satu laporan akhbar yang memetik kaitan tentang ROS, yang juga berkaitan dengan pemilihan ni. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Kami semua ramai di kalangan anggota parti ni dia agak keliru dengan apa yang berlaku. Mungkin saudara Fahmi boleh jelaskan sedikit je. Saya sendiri pun tidak ada maklumat yang terperinci. Saya belum lihat surat ROS, cuma apa yang disebut oleh Saudara Setiausaha Agong waktu di Kongres dan mungkin sedikit selepas pada itu. Cuma yang saya difahamkan sekarang ni, Saudara Saifuddin dan juga peguam-peguam parti sedang meneliti beberapa dokumen yang perlu diserahkan kepada pihak ROS, kerana pihak ROS telah menerima sejumlah aduan. Siapa yang menghantar aduan ni saya tak ada maklumat, tapi semestinya mereka adalah kemungkinan besar adalah anggota parti yang dia itu yang saya sebut sebagai menyerahkan leher dan tengkuk kita pada musuh. Jadi bagi saya mereka yang terlibat ni perlu disiasat dan perlu diambil tindakan, dan yang lebih dari itu saya tak ada maklumat tentang ROS. Tapi kalau nak ambil tindakan, bukankah itu salah satu proses demokrasi dalam parti? Kita bila nak masuk perang, kita dah diambang perang. Disiplin parti tu adalah bagi saya tidak boleh dijual beli, tidak boleh dipersoal, dan kita mesti ada satu kesungguhan dan pemahaman bahawa kita berhadapan dengan musuh yang akan lakukan apa sahaja untuk kekal berkuasa. Yang kita saksikan sekarang, perubahan-perubahan, contohnya anti lompat parti di parlimen dan beberapa perkara yang lain tu hanya mampu dilakukan bila Pakatan Harapan dan kerajaan menandatangani MOU. Waktu Tan Sri Muhyiddin, dia tidak lakukan apa-apa. Satu, sebab COVID lah, dan dua, sebab ditutup parlimen. Tapi wewenang, iltizam, azam politik tu tak ada pada dia. Di sini, saat ini, kita mampu melakukan beberapa perkara yang penting, MA63 dan beberapa perkara yang lain. Sekarang ni kita tengah tunggu. Hanya sebab musuh berada pada kedudukan yang lemah, tapi kita tahu dia nak menjadi kuat. Untuk musuh menjadi kuat, dia kena lemahkan kita. Kenapa kita nak sengaja lemahkan parti dengan membantu musuh menyerang parti? Bagi saya, dalam keadaan nak masuk ke perang, kita perlu faham bab ni. Jadi sebagai ketua penerangan,
antara yang akan saya bawa ke peringkat akar umbi ke cabang-cabang negeri-negeri ialah memberi penerangan tentang isu ini. Kenapa pentingnya kita pastikan saf kepimpinan kita sama ada di peringkat pusat, di peringkat cabang, di peringkat ranting. Ini adalah batalion-batalion kita. Ini adalah askar-askar kita. Jadi jangan porak-perandakan kerana itu membantu musuh. Kalau membantu musuh dalam keadaan perang, dia bukan satu perkara yang baik lah. Mudah cakap jadi lebih kurang begitu. Berkenaan tentang MOU ni, ada yang bertanya di ruangan komen ni, apa berlaku selepas 31 Julai? Tak ada apa-apa. Tak ada apa Kurang terikut-ikut sangat Mak Maslan. Mak Maslan ni lah duk jaja kata MOU tamat 31 Julai. Tak ada. Bacalah dokumen tu betul-betul, ada dekat website Parlimen. Mak Maslan ni dia nak bagi persepsi yang MOU tamat 31 Julai. Isunya Ketua Penerangan UMNO, Saudara Syarif Hamdan, dia pun tidak membantu Perdana Menteri, sebab yang melantik dia menjadi Ketua Penerangan UMNO ialah Presiden UMNO. Presiden UMNO nak cepat tamat. Tapi realiti je bila baca dokumen tu, dia ada sejumlah pasal. MOU ni ada lampiran yang menyatakan 18 perkara yang perlu disiapkan. Dalam dokumen utama, antara yang disebutkan adalah tanggungjawab setiap parti dalam yang menandatangani MOU ini, apa yang perlu dilakukan. Tapi ada janji daripada pihak kerajaan tidak bubar Parlimen sebelum 31 Julai. Tapi sebelum fasal yang itu, ada satu fasal yang mengatakan dengan jelas tempoh masa MOU berkuat kuasa ialah sehingga Parlimen bubar. Kalau Parlimen bubar, Parlimen tak boleh bubar sebelum 31 Julai. Parlimen akan terbubar secara automatik pada 15 Julai 2023. Jadi kalau Perdana Menteri putuskan akan bubarkan Parlimen pada 14 Julai 2023, maka sehingga terbubar, bila Parlimen bubar barulah MOU akan terbatal. Jadi selagi mana Parlimen tak bubar, selagi itulah MOU akan berkuat kuasa. Jadi benda ni tak sedap di telinga kelompok-kelompok kluster mahkamah. Dia tak suka dengar benda ni dan dia tak bercakap benar. Jadi dia menipu. Dia tidak bercakap benar tentang hal yang termaktub dalam perjanjian ataupun MOU, persefahaman antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Sebab benda tu bagi saya, yang saya faham, tidak membantu dia. Jadi sebab itulah dia fail dia macam tu. Cuba nak melirukan rakyat.